السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sekali lagi bersama dalam siaran Perlis Mengaji. Dan alhamdulillah, kita sekarang berada pada 10 akhir Ramadan 1441 Hijrah, yang mana hari ini merupakan hari yang ke-23 daripada bulan Ramadan yang telah kita lalui. Dan seperti mana yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada 10 akhir Ramadan ini Nabi SAW menyebutkan iltamisuha, yakni Lailatul Qadri fi ashril awakhiri min Ramadan. Carilah kamu dengan bersungguh-sungguh, iaitu malam Al-Qadar pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Fa in dhi'fa, sekiranya kamu lemah, maka janganlah kamu tinggalkan 7 hari yang terakhir, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jelas menunjukkan bahawasanya kita sekarang berada pada bahagian yang paling terpenting dalam bulan Ramadan, iaitu 10 akhir Ramadan. Jadi sama-samalah kita menghidupkan hari-hari yang terakhir supaya kita termasuk daripada golongan yang mendapat rahmat dan juga kita berpeluang mendapat nilaian ibadah yang tertinggi pada malam Al-Qadar, insya-Allah. Insya-Allah tazkirah ataupun kuliah subuh kita pada pagi ini akan mengupas satu tajuk, kutukan Ramadan terhadap orang yang tidak mahu mengubah dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang dilaknat dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbar faqala amin amin amin. فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده falam yusalli alaika faqultu amin. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, lalu baginda mengucapkan
amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian baginda bersabda, Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melalui Ramadan tanpa mendapatkan keampunan daripadanya. Maka aku katakan amin. Kemudian Jibril alaihi salam berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk syurga kerana tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril alaihi salam berkata lagi, Allah azza wa jalla melaknat seorang hamba yang tidak berselawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan amin. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Daripada hadis yang telah kita dengarkan tadi, jelas menunjukkan kepada kita di sana adanya golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan juga telah didoakan oleh Jibril alaihi salam, lalu doa itu diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis ni disebutkan beberapa golongan. Golongan yang dilaknat. Golongan yang pertama, kata Nabi SAW, Ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Dia masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan daripada bulan tersebut. Seperti mana yang kita tengok dalam hadis tadi, Jibril alaihi salam sebut, Arghamallahu anfa abdin au ba'uda. Ataupun dalam terjemahannya ialah Allah Subhanahu wa taala mengotorkan hidung. Arghama Allah anfa abdin au ba'uda. Mengotorkan hidung di sini perlambangan kepada laknat. Allah Taala binasakan, Allah Taala laknat, maknanya Allah Taala murka. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapat keampunan. Yang mana kita tahu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, rahmat Allah begitu banyak. Rahmat Allah begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak daripada pahala dan juga Allah Ta'ala menyediakan sekian banyak daripada keampunan kepada hamba-hambanya. Sebab itulah kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh pengharapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosanya. Bahkan untuk 10 akhir Ramadan disebutkan dengan lebih jelas, man qama lailatul qadri, sesiapa yang mendirikan malam al-qadar, maka dia juga akan diampunkan dosa. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Taala mengampunkan dosanya. Jadi itu golongan yang pertama yang disebutkan. Secara umumnya jika kita lihat, setiap manusia akan ada yang melakukan kesilapan dan menanggung dosa dalam kehidupannya. Yang mana kesilapan itu boleh jadi datang daripada perbuatan, kesilapan itu boleh jadi datang daripada pertuturannya, ataupun kesilapan itu boleh jadi daripada niatnya, ataupun kesilapan itu ialah kesilapan yang berbentuk hubungan dengan Allah ataupun sesama manusia. Maknanya secara umum kita dapat melihat manusia itu sentiasa mudah untuk terjatuh dalam melakukan kesilapan. Seperti mana Nabi sebutkan dalam hadis, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat ataupun memohon keampunan. Jelas menunjukkan dalam hadis tadi bagaimana orang yang telah mendapat peluang untuk meraih keampunan dalam satu tempoh ataupun waktu yang sangat mulia, tapi dia tidak mengambil peluang tersebut, maka dia mendapat kutukan ataupun laknat dengan sebab tidak mengambil endah terhadap peluang yang telah datang tersebut. Seperti mana yang kita lihat dalam hadis tadi, bagaimana Jibril alaihissalam mendoakan golongan ni, arghamallahu abdan au ba'uda,
arghamallahu anfa 'abdin au ba'uda, sehingga Nabi menyebutkan amin. Jadi tersangatlah rugi bila mana kita berada dalam bulan yang mulia seperti ini, kita tidak mengambil peluang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah bertanya kepada Nabi SAW, bila mana kita berada pada 10 hari terakhir ataupun 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan ataupun apa yang perlu diucapkan? Dalam hadis menyebutkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni. Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afu, Engkau suka untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka Engkau maafkan aku ataupun ampunkan aku. Jelas daripada doa yang Nabi berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan kepada kita antara perkara yang perlu kita cari dalam bulan Ramadan, dalam waktu yang kita ada ni, ialah mencari keampunan. Okay. Namun kita perlu sedar, keampunan itu tidak semudah hanya menyebut sahaja. Keampunan itu perlu datang dengan penyesalan, perlu datang dengan taubat yang ikhlas yang datang daripada diri kita sendiri. Okay. Sebagaimana kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kita melakukan kesilapan sesama manusia, cara untuk kita memperbetulkan balik keadaan itu ialah dengan kita memohon maaf, meminta maaf. Kerana dengan perbuatan mendiamkan itu, ia tidak memberi ataupun menjadikan orang tersebut melupakan apa yang telah kita lakukan. Selain daripada itu, dalam hadis tadi disebutkan juga kumpulan-kumpulan lain yang mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Iaitu kalau kita tengok dalam hadis tadi, Nabi SAW sebut doa Jibril alaihi salam, raghama anfu 'abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yudkhilhul jannah. Telah terlaknat seseorang tersebut bila mana mereka itu ataupun orang itu sempat untuk melakukan kebaikan ataupun untuk taat kepada kedua ibu bapa, tapi dia tidak menyebabkan kewujudan kedua ibu bapa itu tidak menyebabkan dia dapat masuk syurga. Jadi jelas kita boleh tengok daripada hadis ni bagaimana manusia ni dia terleka dengan waktu-waktu yang telah datang, peluang-peluang yang ada di hadapan kita. Sebab itulah dalam hadis Nabi menyebutkan ni'matanin maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang sangat-sangat mudah dilupai oleh kebanyakan manusia, as-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan dan juga waktu lapang. Bila mana kita mempunyai peluang di hadapan, kita merasakan bahawasanya peluang tersebut tidak akan lari daripada kita. Kita merasakan bulan Ramadan ini masih panjang. Rupa-rupanya bulan Ramadan itu sudah hampir kepada bahagian yang terakhir. Sama juga dengan kedua ibu bapa yang masih hidup. Bila mana kita melihat kedua ibu bapa kita ataupun salah seorang daripadanya masih lagi hidup, kita merasakan kita tidak perlu untuk bersungguh-sungguh. Kita taswif, kita melengahkan perbuatan untuk bersegera melakukan kebaikan. Namun, bila mana peluang itu sudah hilang, manusia hilang pintu ataupun punca untuk dia melakukan kebaikan dan dia mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah yang kita dapat lihat daripada kesilapan yang dilakukan dalam kehidupan kita hari ini. Iaitu kesilapan yang berbentuk perbuatan, kesilapan yang berbentuk pertuturan. Namun kita perlu sedar sebagaimana adanya pemadam untuk memadamkan kesilapan bila mana kita menulis, begitu juga dengan dosa. Pasti ada jalan kebaikan yang akan memadam kesilapan dan dosa dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah menyediakan kepada kita dan menunjukkan kepada kita jalan untuk kembali kepadanya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah yang bersifat irsyad, iaitu daripada Nabi SAW dan juga daripada wahyu. Kemudian hidayah yang bersifat tasbit, iaitu hidayah semoga kita kekal di atas
perbuatan baik. Maka ini semua perlu untuk kita ambil peluang. Perlu untuk kita menggunakan peluang yang ada untuk kita tidak melengah-lengahkan bila mana datang seruan-seruan kebaikan tersebut. Apa yang paling penting sekali ialah kita menjadi golongan yang bersegera. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal kebaikan ataupun amal-amal saleh, tujuannya untuk mendapat keampunan daripada Allah ataupun daripada Tuhan kamu, dan keampunan itu akan menghasilkan tempat balik yang terbaik kepada orang yang mendapat keampunan, iaitu syurga. Yang mana syurga itu luasnya itu lebih luas daripada langit dan bumi, yang syurga itu disediakan hanya kepada orang yang bertakwa. Jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya peluang yang kita ada pada waktu yang masih berbaki, yang lebih kurang seminggu lagi daripada bulan Ramadan, daripada doa-doa yang kita selalu mohon kepada Tuhan, antara doa yang paling penting ialah memperbanyakkan doa keampunan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, membersihkan kita, lalu memudahkan kita melakukan kebaikan. Sebab antara punca berat kita melakukan amal soleh ialah kerana dosa-dosa yang dipandang enteng ataupun dipandang remeh, dan kita tidak berusaha untuk memohon ampun daripada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita tidak menjadi golongan yang didoakan oleh Jibril dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, dan telah diaminkan doa tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu adalah perlu diingatkan daripada hadis yang telah kita baca tadi, kadang-kadang kita selalu ataupun terlintas di media sosial. Bila mana kita melayari media sosial ni, kadang-kadang terlintas juga hadis-hadis yang menyerupai dengan hadis ni. Okay. Dan hadis tersebut bukanlah hadis yang betul ataupun hadis yang sahih. Bahkan lebih dahsyat lagi, hadis tersebut ialah hadis palsu. Okay. Seperti mana yang kita selalu dengar sebelum masuk daripada bulan Ramadan ni, hadis berkaitan dengan doa Jibril juga. Iaitu doa yang berbunyi, Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad. Jadi ini antara doa yang banyak juga tersebar bila mana nak masuk bulan Ramadan. Ini versi hadis yang kita baca tadi, versi doa Jibril yang sahih. Okay. Tapi dia ada satu versi yang selalu tersebar. Okay. Yang mana kalau boleh kita bacakan di sini, doa tersebut berbunyi, Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan perkara berikut. Okay. Doa ni selalu disebar. Sama ada sebaran melalui WhatsApp ataupun sebaran melalui media sosial yang lain, tapi kebanyakannya yang mudah tersebar ialah melalui WhatsApp. Okay. Doa Jibril, abaikanlah puasa umat Muhammad sekiranya dia tidak melakukan beberapa perkara ini. Yang pertama disebutkan dalam sebaran tu yang dikatakan hadis tu, orang yang tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada, abaikan puasa orang ni. Yang kedua, orang yang tidak bermaaf-maafan terlebih dahulu antara suami dan isteri, abaikan puasa ni. Yang ketiga, tidak bermaaf-maafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya, abaikan juga puasa golongan ni ataupun orang ni. Okay. Kalau kita tengok dari segi hadis yang disebarkan ini, dia macam adalah persamaan dengan hadis yang kita baca tadi. Okay. Iaitu pada poin pertama tu, orang yang tidak memohon maaf kepada kedua orang tuanya, maka abaikanlah puasanya. Sebab dalam hadis sahih riwayat Muslim yang kita baca tadi, doa Jibril alaihissalam, raghima anfu 'abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yudkhilhul jannah. Maknanya laknatlah orang-orang yang sempat dengan kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan kehadiran kewujudan kedua orang tuanya tu menyebabkan dia dapat masuk dalam syurga. Dia punya poin lebih kurang sama. Okay.
Tapi walaupun kewujudan poin yang sama, tidak akan menyebabkan hadis tu jadi hadis yang sahih. Hadis tu kekal sebagai hadis yang palsu juga. Okay. Jadi diingatkan sekali lagi, penyebaran hadis palsu ni termasuk daripada dosa yang disebutkan oleh Nabi. Ini antara perbuatan yang kadang-kadang menempah dosa. Kadang-kadang kita lihat, kita sangka kita buat dosa ni daripada benda yang jelas nampak silap. Okay. Benda yang kita buat dengan niat yang jahat. Okay. Tapi di sana ada benda-benda yang mungkin kita buat dengan niat yang baik pun. Okay. Tapi perkara tersebut menatijahkan natijah yang sangat buruk. Seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi. Orang-orang yang menyandarkan sesuatu perkataan kepada Nabi, tapi benda tu tak betul. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka telah dia confirm tempat tinggalnya dalam neraka. Bahkan perkataan falyatabawwa tu maksudnya reconfirm. Sekali lagi dia pastikan tempat duduk dia dalam neraka. Jadi kita kena berhati-hatilah. Okay. Kembali balik kepada kutukan Ramadan yang disebutkan dalam hadis yang sahih itu, iaitu seseorang yang tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan dengan mengabdikan dirinya daripada dengan melakukan ketaatan sehingga dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ruang dan peluang yang ada cukup luas terbentang di hadapannya. Patutkah kita menjadikan diri kita dalam keadaan seperti itu? Bukankah kalau kita lihat dalam Al-Quran baik, dalam hadis baik, sifat seperti ini ialah sifat yang menjadikan kita ni mirip kepada orang-orang munafik. Yang mana orang munafik ini, mereka ini memekakkan telinga mereka, membutakan mata mereka daripada menerima kebenaran dan mengambil peluang. Bahkan dalam Quran disebutkan antara bentuk ataupun sifat orang-orang munafik ni, bila mana datang waktu untuk melakukan ibadah, mereka ni malas. Wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Iaitu orang-orang munafik ni, bila mana dia orang mendirikan salat, qamu kusala, mereka bangun dalam keadaan mendirikan salat dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, kalau dia orang buat tu pula, dia orang buat dengan tujuan nak tunjukkan riak pada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingati Allah, berzikir pada Allah melainkan sedikit. Jadi kita tidak mahu menjadi golongan yang seperti ini. Bahkan kau tengok dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana keadaan orang munafik ini. Iaitu dalam ayat yang berbunyi yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir saja kilat itu ingin membutakan, menyambar mata mereka. Jadi dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana golongan orang munafik. Mereka ini berada di dalam keadaan yang baik, iaitu mereka berada dekat dengan mereka itu ialah para rasul, nabi. Mereka bersama melihat turunnya wahyu, duduk bersama orang-orang yang saleh. Tapi peluang-peluang yang ada, kebaikan-kebaikan yang mengelilingi mereka pada waktu itu tidak menjadikan mereka orang yang mendapat kebaikan. Bahkan lebih dahsyat, mereka mendapat laknat dengan sebab keberadaan dan duduk dengan kumpulan yang baik. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok, perkara yang kita boleh lihat daripada apa yang disebutkan tadi. Okay. Jadi tidak sepatutnya kita menjadi golongan yang membiarkan diri berada dalam peluang dan ruang yang baik lalu kita tidak mengambil peluang tersebut. Okay. Sebab itu dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-53, wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka
bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Okay. Jadi oleh itu, jadilah kita ataupun sama-samalah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan melakukan perubahan dalam diri kita. Perubahan ke arah kebaikan dan meninggalkan perkara yang buruk yang kita lakukan sebelum ni. Lalu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar perubahan yang dilakukan pada Ramadan ini akan berkekalan sehingga ke akhir hayat kita dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Selain daripada itu, kita juga ingin menyebutkan beberapa poin yang disebutkan sini. Iaitu dalam hadis tadi, Nabi bukan hanya menyebutkan tentang Ramadan dan juga Nabi bukan hanya menyebutkan tentang orang yang sempat dengan dua ibu bapa. Ada satu lagi golongan yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu dalam hadis ini disebutkan doa Jibril alaihissalam, raghima anfu 'abdin aw ba'uda dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Iaitu golongan yang ketiga, golongan yang bila mana disebutkan namamu di sisinya, dia tidak menyambutnya dengan berselawat ke atasmu. Iaitu orang-orang yang bila mana mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak menyambutnya dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini antara selawat yang paling terbaik bila mana orang kata apa? Kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita pun berdoa ataupun kita pun orang kata apa? Menyambut nama itu dengan berselawat. Dan Nabi menyebutkan dan Quran menyebutkan tentang kedudukan amalan ini. Iaitu dalam ayat yang selalu kita dengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sentiasa berselawat ke atas Nabi. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi, Allah Taala mulai ayat itu dengan menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu sentiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya. Kalau kita lihat ayat-ayat yang bersifat amr ataupun perintah daripada Allah Azza wa Jalla ini, kebanyakannya dia akan perintah dengan terus datang perintah tu. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Tapi untuk perintah selawat ni Allah Ta'ala sebut dirinya, zatnya dan malaikat juga berselawat. Nak menunjukkan kepada kita ibadah ini bukan ibadah yang kecil punya ibadah. Tapi ibadah ni ialah ibadah yang besar. Ibadah yang Allah Ta'ala menyebutkan dia sendiri berselawat. Tapi selawat Allah Ta'ala dan para malaikat itu tidaklah sama seperti mana selawat kita. Selawat kita ni ialah doa. Adapun selawat Allah Ta'ala kepada Nabi, seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, ianya ialah meninggikan darjat Nabi. Meninggikan darjat Nabi. Tapi kita berselawat pada Nabi, dia memberi pahala pada kita dan juga meninggikan darjat Nabi. Dia ada kebaikan pada kita, pada orang yang mengucapkan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan kebaikan untuk dirinya bila mana dia berselawat, tapi ingin menunjukkan kemuliaan Nabi itu sendiri. Okay. Jadi jelas kita boleh tengok dalam hadis ni bagaimana doa Jibril alaihissalam. Dan kita kena ingat doa-doa yang telah diucapkan oleh Jibril alaihissalam ini ialah doa yang telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang berdoa itu ialah makhluk yang disifatkan dalam Quran la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak pernah engkar melakukan maksiat kepada apa-apa ataupun perintah-perintah yang telah Allah Ta'ala lakukan. Dan yang mendoakan doa tersebut ialah sebaik-baik makhluk, bahkan kekasih Tuhan, iaitu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon dan kita berharap bila mana kita mendengar hadis tadi, bila mana kita telah membaca hadis tadi dan kita telah tengok bagaimana seriusnya perkara ni. Orang yang masuk bulan Ramadan, dia tidak dapat keampunan. Orang yang sempat dengan kedua ibu bapa tak dapat juga memasukkan dia dalam syurga. Orang yang dengar nama Nabi, dia tidak mendapat kebaikan ataupun tidak selawat pada Nabi. Okay. Jadi kita boleh tengok bagaimana orang-orang yang didoakan ni, peluang-peluang kebaikan cukup luas terbentang di hadapan mereka. Tapi mereka tidak manfaatkan peluang tersebut sehingga mereka menjadi golongan yang terlaknat. Bagaimana orang yang masuk dalam bulan Ramadan? Kita tidak mahu menjadi orang yang masuk bulan Ramadan, masuk dan keluar tanpa ada apa-apa yang berlaku. Tapi kita mengharapkan, sebab tu keberkatan bulan Ramadan bukan hanya seseorang tu sempat hidup dalam bulan Ramadan. Tapi keberkatan bulan Ramadan ialah mengambil peluang dalam bulan tersebut. Mengambil peluang dalam bulan tersebut. Dan amal ibadah cukup banyak. Jangan kita faham amal ibadah itu hanya bersifat bacaan-bacaan zikir, bacaan Al-Quran. Antara amal ibadah yang kita nampak ataupun kita pandang remeh ialah kita mudahkan urusan orang dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita tidak payahkan urusan orang. Itu juga antara ibadah. Walaupun dia tidak ada upacara kena berwudu apa-apa semua. Tapi itu boleh jadi punca-punca yang Allah Ta'ala ingin menilai. Allah Ta'ala ingin memberikan kepada kita kebaikan. Kemudian sentiasa melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Bagi orang-orang yang masih lagi mempunyai ibu bapa yang masih hidup, teruskan melakukan kebaikan. Teruskan melakukan ketaatan kepada ibu bapa yang masih hidup. Cukup banyak hadis-hadis, cukup banyak ayat Quran yang menyarankan perkara ni. Dan bagi mereka yang sudah ketiadaan ataupun kewafatan kedua ibu bapa tu, sentiasalah kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita supaya dengan doa tersebut meningkatkan darjat kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi penolong kepada kedua ibu bapa kita dan diampunkan dosa kita dan juga dosa kedua ibu bapa kita. Kemudian yang ketiga ialah orang-orang yang berselawat. Orang-orang yang berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis disebutkan man salla alayya wahidah, sesiapa yang berselawat ke atasku sebanyak satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Jadi tidak ada kerugian kepada orang yang sentiasa berselawat, melainkan manfaat yang sangat-sangat besar, manfaat yang sangat-sangat hebat daripada orang yang melakukan perbuatan ataupun yang berselawat tersebut. Okay. Jadi jelas kita boleh tengok daripada hadis ni bagaimana orang-orang yang terlepas peluang kebaikan akhirnya mengakibatkan ataupun menjadikan mereka golongan yang mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tidak menjadi golongan yang mendapat laknat di sisinya. Kita jangan jadi golongan yang mendapat laknat di sisinya. Kita berusaha untuk mendekatkan diri sehingga kita mendapat rahmat daripada sisinya. Jadi itulah daripada apa yang telah kita dengar daripada hadis tadi yang menunjukkan kepada kita bagaimana kutukan Ramadan terhadap orang yang tidak mahu mengubah dirinya. Semoga kita menjadi orang yang keluar daripada bulan Ramadan ini, orang yang mengambil manfaat, orang yang mengambil banyak peluang yang ada ni. Jadi setakat tu sajalah kita punya perkongsian kita pada pagi ini dalam sesi kuliah subuh kita ni. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita golongan yang mendapat peluang kebaikan daripada bulan Ramadan. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.